Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat maghrib berjemaah, dan kita mengambil sedikit masa dengan ruang yang ada ni untuk kita sama-sama mendengar tazkirah ataupun ilmu yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita lama tak bertemu. Kita lama tak temu. Saya pun tak tengok muka tuan-tuan. Tengok pun tak berapa nak perasan. Tengok pun tak berapa nak perasan. Tapi alhamdulillah, namun begitu kita yakin apa yang kita lakukan ini akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ganjaran hebat si Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya mengajak semualah yang berada sini, yang berada di rumah lah, sebab kita ni live Facebook, sama-samalah kita bermuhasabah diri, dan kita mengambillah peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga ke saat ini untuk sama-sama kita turun menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kenikmatan. Kita pun tahu kita duduk lama kat rumah, kita rasa sedih, rindu nak turun solat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita diberi peluang dan ruang, diberi kebenaran, saya mengajaklah semua kita, terutamanya yang lelaki, turunlah untuk kita menghadirkan diri di rumah Allah. Ambillah peluang yang Allah beri kepada kita, tak tahu lama mana. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak masuk kepada tajuk yang baru pada malam ini. Pada minggu yang lepas, kuliah yang lepas, kita telah membicarakan tentang seruan dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berikutnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sebelum tu Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan dakwah secara sir selama 3 tahun. 3 tahun Nabi sampaikan dakwah secara sir, secara rahsia. Bermula dengan ahli keluarganya, iaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan Sayyidina Ali, yang Nabi pelihara dia. Kemudian dengan Zaid bin Harisah sebagai hamba ataupun orang suruhan baginda Nabi SAW. Kemudian dengan sahabat yang dekat, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di situlah bergeraknya demi satu demi satu bergeraknya dakwah itu, sehingga berlarutan lamanya selama 3 tahun. Dan orang yang beriman selama 3 tahun itu lebih kurang dalam 40 orang, 50 orang sahaja. Kemudian selepas itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi
supaya menyampaikan dakwah secara jahat. Kan? Fasda' bima tu'mar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar. Maka naklah kamu sampaikan dakwah secara terang-terangan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan naklah kamu berpaling daripada orang-orang musyrik. Kan? Kemudian Allah turun ayat berikutnya lagi, nak bagi tahu kepada baginda Nabi SAW bagaimana kaedah nak sampaikan dakwah secara terang-terangan ni bagaimana. Kan? Dia mesti ada kaedah dia. Kan? Dia mesti ada dia punya mekanisme dia. Adakah Nabi nak terus sampai dakwah secara terang-terangan macam tu ataupun macam mana? Maka Allah tunjuk lagi cara bagaimana untuk menyampaikan dakwah secara jahar ini, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashirataka aqrabin. Kan? Wa anzir ashirataka. Kamu naklah beri peringatan kepada orang yang paling dekat daripada kalangan ahli keluarga kamu. Kan? Maksudnya apa? Kamu peringkat yang pertama, kamu naklah beri peringatan kamu kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Aqrabin, ya, kaum kerabat yang terdekat. Siapa? Iaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya, dan sebagainya, yang ada hubung kait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kumpul, Nabi panggil adik-beradik dia, kaum kerabat dia, datang ke rumah Nabi. Nabi nak cerita tentang Islam. Kan? Nabi dah buat jamuan, panggil makan dulu, dah kenyang, baru cerita. Kan? Bila Nabi cerita tentang Islam kepada mereka, apa yang berlaku? Maka orang yang pertama yang tak puas hati dengan apa yang Nabi nak sampaikan itu adalah bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab. Dia kata, wahai Muhammad, adakah sebab ini sahaja kamu nak panggil kami untuk nak cerita tentang ini? Kan? Kami tak mau dengar. Dan semua balik. Kan? Semua balik. Kan? Itu step yang pertama, cara nak sampaikan dakwah secara terang-terangan. Sebab Allah suruh Nabi, wa andir ashiratakal aqrabin. Kamu naklah sampaikan dakwah kepada kaum kerabat kamu yang paling dekat. Itu step yang pertama, cara, kaedah ataupun mekanisme bagaimana sampaikan dakwah secara terang-terangan. Selepas dah Nabi sampaikan dakwah secara terang-terangan kepada kaum kerabatnya yang paling dekat, kemudian Nabi masuk kepada step yang kedua, iaitu Nabi kumpul seluruh penduduk kota Mekah, Arab kota Mekah. Nabi pergi ke Bukit Safa. Bukit Safa kita tahu semuanya. Kita telah berada di situ. Cuma kita tak boleh naik sekarang ni sebab dia rebus cermin. Dulu dia tak rebus cermin, kita boleh naik duduk atas tu kan, Bukit Safa tu. Sekarang dia rebus cermin, tak boleh naik dah. Kita pun naik dekat tu atas bukit sikit, turun balik. Kan? Jadi Nabi berdiri di Bukit Safa itu sebab Bukit Safa yang terkenal dengan apabila ada orang nak buat pengumuman, dia akan duduk kat itu. Duduk kat itu, panggil ya ma'syarul Arab, indil khabar, aku ada berita sampaikan. Orang akan datang ramai-ramai kan, duduk atas Bukit Safa tu yang tinggi sikit, orang duduk kat bawah, maka dia sampaikan berita itu. Begitulah yang Nabi buat. Maka Nabi pun datang ke Bukit Safa, Nabi panggil ya ma'syarul Arab, datang sini, ta'al ilayya, datang kepada aku. Indil khabar, aku ni ada berita nak sampaikan. Orang pun berdiri datang, ramai semua datang. Setiap kabilah itu, setiap keluarga itu hantar wakil nak dengar apa yang Muhammad cakap. Bila semua datang, maka Nabi pun menceritakan tentang Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul Allah, dan Nabi ajak mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Maka pada tingkat itu bangun lagi bapa saudara Nabi namanya Abu Lahab. Dia kata, wahai Muhammad, celaka engkau, adakah dengan sebab ini engkau nak panggil kami? Maka Allah turun bayar cash kepada Abu Lahab. Turun satu surah khas kepada
Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun surah itu khusus kepada Abu Lahab kerana jahatnya, biadabnya. Engkau ni bapa saudara Nabi, ada kaitan darah dengan Nabi. Orang lain tak ada kaitan pun diamnya. Tapi engkau bangun menghina anak saudara kamu dengan kebiadaban yang begitu dahsyat di hadapan orang ramai, maka Allah turun iqab terus kepada Abu Lahab. Turun satu surah namanya Al-Lahab. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, semua orang balik tak suka. Maka pada malam ini kita nak masuk tajuk selepas berlakunya dakwah secara jahar itu, maka apa yang berlaku adalah siri-siri penyiksaan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni adalah sahabat Nabi, dulu ada musuh Nabi, kemudian dia berhijrah bersama-sama dengan Khalid bin Al-Walid, beriman kepada baginda Nabi SAW dan menjadi sahabat Nabi, dan akhirnya menjadi gubernur di kota Mesir. Dan anaknya nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata apa? Dia kata seorang musyrikin Quraisy namanya Aqabah bin Abi Mu'ayth. Ni gangster lah ni, gangster. Gangster kota Mekah. Gangster kota Mekah ni. Abu Jahal, Abu Sufyan, Aqabah bin Abi Mu'ayth. Di antara gangster-gangster kota Mekah. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia kata, aku pernah tengok ketika mana Nabi berjalan di kota Mekah, tiba-tiba bertemu dengan Aqabah bin Abi Mu'ayth ni. Apa dia buat? Dia cekak leher Nabi ni. Sampai Nabi nak menyawa, tak boleh. Dia cekak leher Nabi, cekak baju Nabi ni, di leher. Biadabnya. Kemudian kata beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, suatu hari aku nampak baginda Nabi SAW sedang solat di hadapan Kaabah. Pada ketika itu Nabi sedang sujud, sembahyang sedang sujud. Maka pada ketika itu Aqabah bin Abi Mu'ayth ini, dia datang bawa dengan orang kata apa, benda-benda yang busuk, benda-benda yang dia ambil daripada perut unta dan sebagainya, dia rendam, dia busuk. Dia datang, dia jurih di atas belakang baginda Nabi SAW yang sedang sujud pada ketika itu. Sehingga Abu Bakar nampak peristiwa itu berlaku, dia datang, dia tolak dia tolak tangan Aqabah bin Mu'ayth yang buat pada baginda Nabi SAW, dan suruh orang pergi bagi tahu kepada Siti Fatimah. Fatimah pun datang, bersih-bersihkan di atas belakang baginda Nabi SAW yang sedang sujud itu. Maka barulah Nabi bangun, dan pada ketika itu lepas Nabi selesai solat, menangisnya Fatimah di hadapan baginda Nabi SAW dengan apa yang dilihat orang memperlakukan diri ayahanda yang dia cintai, yang sebelum ni orang tak buat macam tu pun, orang kata apa, orang memberi satu gelaran Al-Amin. Arab Mekah memberi gelaran kepada Nabi Al-Amin, seorang lelaki yang paling amanah, yang paling jujur, yang tidak pernah berdusta. Tetapi apabila dia mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasul, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan berhala, maka inilah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sehinggalah suatu hari seorang sahabat namanya Khabbab bin A'rad, ketika mana baginda Nabi SAW sedang duduk baring dekat dengan Kaabah tu, terlindung daripada cahaya matahari, Nabi baring dekat Kaabah tu. Tiba-tiba datangnya seorang sahabat namanya Khabbab bin A'rad. Dia datang, dia kata baginda Nabi SAW, dia kata,
Ni Khabbab menceritakan sendiri. Dia kata, aku datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sedang meletakkan kepalanya berbaring, berbantalkan pakaiannya di bawah lindungan Kaabah. Dia datang, Nabi sedang baring, letak pakaian sebagai alas, Nabi baring. Dikala itu kami tengah mengalami penyiasaan yang amat sangat. Lantas aku berkata kepada baginda Nabi SAW, itu Nabi melalui dengan fitnah, melalui dengan caci maki orang Mekah. Cuma geng-geng berapa orang gangster Mekah yang berani, yang cekik Nabi secara fizikal. Yang lain tak berani. Sebab Abu Talib masih ada, mereka takut, mereka hormat kepada Abu Talib. Tetapi gangster yang kepala masam ni memang dia tak heran siapa. Dia cekik Nabi, dia buat macam-macam pada Nabi. Tetapi para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, lagi teruk mereka kena. Ada daripada kalangan para sahabat yang kena seksa sampai cacat. Ada yang kalangan mereka yang kena seksa sampai mati. Khabbab bin Arat ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau nak tahu, dia ini dulu adalah seorang hamba kepada seorang perempuan musyrikin Quraisy. Seorang hamba. Tapi apabila perempuan ni memerdekakan dia ni seorang yang mahir pertukangan, pandai buat senjata. Dia pun bukalah orang dapat kedai buat senjata, buat pedang, buat tombak, buat baju besi dan sebagainya. Dia pandai, dia ada kemahiran tu. Tetapi suatu hari, apabila dia dengar orang cerita tentang Muhammad ni, dia jadi tertarik, teruja. Maka dia pergilah ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam tadi. Sebab itulah markas Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan, menceritakan, mengajar mereka tentang Islam. Maka dia pun pergi. Bila dia pergi sana, dengar Nabi menceritakan tentang Islam, membuatkan hatinya teruja, dan akhirnya hatinya terbuka, mendapat hidayah Allah, masuk Islam. Sedangkan pada waktu yang sama, berapa orang musyrikin Quraisy datang kat kedai dia nak minta senjata. Sebab mereka upah dia buat senjata, mereka nak ambil lah hari tu. Orang tempat dah sampai masa dah untuk ambil. Tapi bila mereka sampai, tengok kedai tutup. Mereka pun tunggulah dekat luar tu. Sebab apa? Sebab Khabbab ni, dia pergi jumpa Nabi dan masuk Islam. Bila dia balik, dia seronok gembira. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bayangkan. Dia nampak Nabi, dia dapat hidayah, dia meluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, balik dalam keadaan hati yang tenang, gembira. Puak-puak ni pun heran tengok dia. Betul, Khabbab, hang ni pasal apa gembira sangat ni hari ni? Biasa kami tengok tak gembira macam ni pun, tapi hari ni gembira sangat pasal apa? Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka dia pun menceritalah kepada mereka tentang apa yang berlaku. Sebab apa dia gembira, dia cerita. Sebab bergembira sebab dia dapat mendengar apa yang diceritakan oleh Muhammad tentang Islam, tentang keindahan Islam, tentang kecantikan Islam, menyebabkan hatinya teruja, terbuka, dan akhirnya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Maka apabila dia cerita macam tu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia kena belasah sampai pengsan. Nampak tuan-tuan? Dia kena belasah dengan geng-geng musyrikin Quraisy tadi yang ambil senjata tu. Dia belasah dia sampai pengsan. Sampai pengsan. Lepas tu tak apalah, dia pengsan pun, dia tak kembali kepada kekufuran. Walaupun dia sakit, dia punya fizikal dia, tetapi rohani dia, dalaman dia, batiniah dia gembira dengan apa yang dia telah lakukan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, musyrikin Quraisy yang tak puas hati dengan dia ni, pergi jumpa balik tuan dia dulu. Yang perempuan ni, tuan dia tadi yang merdekakan dia tu, mereka kata tak jadi ni Khabbab ni. Dia dah masuk Islam sekarang ni. Tak jadi.
Kami belasah dia pun dia senyumnya. Oh dia tuan-tuan, kalau kita ni orang maki kita sikit muka marah dah. Kan? Orang maki kita sikit muka marah dah. Kan? Orang kata, apa ni? AJK surau ni patutnya buka surau. Ni tak buka, tutup. Marah dah kita. Kan? Kita pun lagi marah bagi dia. Apa ni? Nak cakap, mai turun bawah cakap. Jangan cakap dalam WhatsApp je. Nampak? Tapi Khabbab ni walaupun kena basah, senyum. Tak marah, senyum. Sehingga membuatkan musuh dia, musyrikin Quraisy yang tak puas hati, hati menjadi semakin bengkak. Nampak tuan-tuan? Kan? Dia musuh Islam ni ataupun orang jahat yang kita ni, lagi kita, dia nak buat bagi kita marah pada dia. Kan? Dan bagiannya. Tapi kalau orang tu dia buat bagi orang marah, tapi orang tu tak marah, orang yang tadi tu dia akan sakit jiwa sebenarnya. Dia sakit jiwa. Kenapa aku buat dia macam ni? Tapi dia tak marah, aku senyumnya. Pelik aku ni, pelik. Dia jadi pelik. Dia tidur mikir, tidur pun tak lena, fikir macam mana aku nak buat bagi dia sakit hati. Akhirnya dia akan sakit. Dia akan sakit orang ni. Hati dia sakit. Itulah yang berlaku kepada musyrikin Quraisy tadi. Sebab mereka dah belasah Khabbab ni, tak jadi apa. Dia senyum, tak marah. Maka mereka mengambil pendekatan pergi jumpa tuan dia balik yang lama tadi. Bincang macam mana nak buat. Tuan dia kata, kita tangkap Khabbab ni, bawa mai pada dia, kita seksa dia. Mereka pun tangkap Khabbab, bawa dia pergi kat perempuan tuan dia lama tadi. Mereka seksa dengan apa tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Kita tak tergambar dengan pemikiran kita. Hari ni kita tak ada sampai tahap tu lah. Hari ni kita just orang tak WhatsApp kepada kita, marah kita, maki kita. Ada, itu adalah. Kan, orang tak suka, biasalah. Kan, kita jadi AJK masjid, kita AJK surau, kita jadi AJK taman, apa penduduk. Mana ada orang suka? Kan, ada orang tak suka, mesti tak suka punya. Kan, itu lumrah kehidupan. Kan? Kita buat baik macam mana pun, kita buat terbaik macam mana, mesti ada orang tak suka. Itu biasa. Kan? Kita jangan harap, kalau aku buat macam ni orang tak suka, kenapa? Jangan, tak payah cakap tu. Kita teruskan je. Dengan apa yang kebaikan kita buat, kita teruskan. Kalau kita hira orang macam ni, pakai tak jalan lah. Kan? Tak jalan. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Mereka tangkap Khabbab, mereka panaskan besi. Tuan-tuan, panaskan besi. Dan akhirnya mereka letak di atas kepala dia, cabut, terkeluar kulit kepala. Bayangkan tuan-tuan, kita mungkin tak sampai pada tahap tu, tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka menerima siksaan-siksaan yang begitu dahsyat pada awal Islam. Dia kena letak besi atas kepala dia, ditarik keluar kulit kepala. Tetapi tuan-tuan, keimanan kepada Allah dan Rasul kamu tidak boleh cabut keluar daripada diri aku. Fizikal kamu nak buat, buatlah, tak ada masalah. Tetapi batiniyah, akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul, yakin dengan janji Allah dan Rasul, tetap teguh di dalam diri para sahabat. Walaupun begitu, mereka tak mampu untuk mencabut keluar akidah yang dipegang, yang diimani oleh Khabbab bin A'rad dan para sahabat yang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana keimanan mereka yang teguh, keyakinan mereka kepada janji Allah dan Rasul. Maka sebab itu mereka tidak akan sekali-kali melepaskan akidah yang mereka telah pegang, yang mereka telah peluk, yang telah sebati dalam diri mereka. Sebab itu Khabbab ni, dia datang satu hari jumpa Nabi ketika mana Nabi baring di hadapan Kaabah tu. Dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah. Ni sebab dia dah kena teruk ni, dia pun rasa macam tak tahan dah. Teruk tuan-tuan, ni keluar kulit kepala.
Letak besi panas, tarik keluar kulit kepala. Maka dia datang jumpa Nabi, dia kata apa? Wahai Rasulullah, kenapa tidak Tuhan hamba memohon kepada Tuhan untuk sekalian? Maksudnya dia kata, ya Rasulullah, kenapa tak doa kepada Allah ni? Doa bagi kita menang terus ni. Ni nak lawan buat-buat kafir ni. Ya Rasulullah, doa bagi kita menang, bagi orang Islam menang, bagi orang kafir ni kalah. Kan? Supaya kami tak kena teruk ni. Kan? Baginda terus bangun dan duduk dengan muka yang merah. Nabi tengah tidur tadi, Nabi dengar Khabbab cakap itu, Nabi terus bangun, duduk dalam keadaan muka Nabi merah, dan Nabi berkata kepada dia, sesungguhnya mereka yang terdahulu daripada kamu pernah diganyang dengan penyakar-penyakar besi hingga ke tulang dan urat. Tapi sebiji padi pun mereka tidak berganjak, dan ada pula di antara mereka dibelah kepala dengan gergaji. Namun demikian mereka tetap juga tidak mengubah penderian mereka. Nabi kata, wahai Khabbab, kita ni kena tak teruk lagi daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Lut alaihissalam. Mereka yang menjadi pengikut para anbiya pada ketika itu menerima ujian yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, ada di kalangan mereka kepala mereka itu digaji. Tetapi penderian mereka, keimanan mereka kepada Allah dan Rasul tidak pernah sedikit pun hilang dan sebagainya. Nampak tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata, apa yang kita kena pada hari ini lebih ringan daripada mereka yang terdahulu daripada kita. Sebab tu kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang kita kena pada hari ini lebih ringan daripada para sahabat dulu kena. Inilah yang memotivasikan diri kita. Apabila kita baca sirah baginda Nabi SAW dan para sahabat, ia akan menjadi motivasi kepada kita bahawa apa yang kita lalui pada hari ini, daripada ujian, mihnah, dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, rupanya sekelumit sahaja daripada para sahabat yang lalui dulu. Sahabat lalui pada itu kita tengok hebat dah kan, tapi Nabi kata, kamu lalui baru banyak ni. Mereka yang terdahulu daripada kita lebih teruk daripada kita lagi. Masya Allah tuan-tuan, itulah memberi kekuatan, motivasi kepada para sahabat supaya mereka perlu keluh kesah, tidak perlu kecewa, tidak perlu takut dengan apa yang mendatang di hadapan mereka. Kenapa? Kerana ujian yang Allah jumpa kepada mereka lebih ringan daripada sahabat-sahabat yang terdahulu daripada mereka. Lebih hebat lagi ujian mereka. Kemudian kata Nabi, biarlah Tuhan sempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga manusia yang berjalan dari Sana'a ke Hadraul Maut tidak akan gentar dan takut sesuatu melainkan Allah. Nabi kata, biarlah Allah yang akan melaksanakan tugasnya, memberi kemudahan, memberi kekuatan kepada umat Islam suatu hari nanti, sehingga seseorang dia boleh berjalan daripada Sana'a. Di mana Sana'a? Sana'a adalah ibu negara kota Yaman yang ada pada hari ini. Dia berjalan daripada Sana'a pergi ke Hadramaut, sebuah negeri lain dalam Yaman itu namanya Hadramaut, dalam keadaan dia tidak takut pun pada seseorang pencuri, penjenayah, peragut dan sebagainya, binatang buas sebagainya, tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya sehinggalah manusia beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti mereka tak akan gentar dengan apa-apa, dengan siapa pun, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup berjalan seorang diri tanpa rasa ngetar, ada ke penjenayah ni nak ragut aku ni, nak tangkap aku, nak bunuh aku. Tak ada. Dia tawakal kepada Allah.
Dia berjalan daripada Sana'a sampai ke Hadratul Maut, ke Hadral Maut dalam keadaan dia tidak takut kepada seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata biarlah Allah akan melaksanakan apa nama arahan dan keputusannya sehinggalah sampai satu hari nanti semua orang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita mengambil beberapa pengajaran pada malam ini. Yang pertama sekali, kata Syekh kepada kita, tersemat 3 rahsia dan hikmah. Yang pertama sekali, sifat kehambaan dan keabdian manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pertama sekali hikmah, ibrah yang kita nak ambil daripada kisah penyiasaan para sahabat baginda Nabi SAW ini, yang pertama kata Syekh kepada kita adalah sifat kehambaan dan keabdian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, kita ni adalah hamba Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku, kata Allah. Bermakna jin dan manusia ni adalah makhluk yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu menjadi hamba yang mesti tunduk, patuh, taat, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu jin dengan manusia dia kena hisap di hari akhirat. Jin dengan manusia dia kena hisap di hari akhirat. Tapi iblis, syaitan tak ada. Iblis, syaitan terus neraka. Tak ada hisap. Tetapi jin dan manusia dia kena hisap. Sebab tu jin, ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Jadi sebab apa? Sebab kita ini hamba Allah. Kita hamba Allah, maka sebab itu kita kena tunduk, patuh, taat dalam melaksanakan segala perintah Allah. Sama ada kita suka ataupun tak suka. Itu perintah Allah, kita kena laksanakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh kepada kita, yang kedua, sifat taklif, yang tanggungjawab adalah sebahagian dari sifat keabdian. Taklif kan, kita taklif, mukallaf. Taklif ni sifat yang dipertanggungjawabkan kepada seorang itu. Mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan. Apa kita yang bertanggungjawabkan? Melaksanakan, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, kita mesti laksanakan perintah Allah. Yang kata, aku tak sukalah, aku dah pakai tudung, serabut lah, kepalanya gatal lah, kena tutup aurat dengan elok, tak boleh lah. Bukan, itu bukan urusan kita. Itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tutup aurat. Kita suka ataupun tak suka, kita mesti laksanakan. Solat, susahlah solat, tak seronok lah, kena bangun awal dan sebagainya. Bukan, itu bukan urusan kita. Itu perintah Allah. Kita sebagai mukallaf yang telah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan segala perintah Allah, sama ada senang, susah, berat dan sebagainya, kita wajib melaksanakan. Maka sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ibrah yang ketiga, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi. Nampak tuan-tuan, Allah SWT sebut kepada kita,
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna, adakah manusia itu akan dibiarkan begitu sahaja hingga mereka mengatakan, oh amanna, kami telah beriman kepada Allah ni, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji. Kan, tak fair lah. Kan, kita tak diuji lagi kita kata beriman kepada Allah lah. Kena uji dulu. Kan, uji dulu baru kita tahu ni orang ni beriman ke, orang ni munafik. Orang ni beriman yang sebenar ke, ni orang munafik. Adakah dia ni berada di atas kebenaran ke kebatilan? Kena uji dulu. Kan? Bila uji tu baru nampak, oh dia ni orang beriman sungguh-sungguh lah. Oh dia ni orang munafik, baru nampak. Kalau tak uji, semua orang boleh cakap. Kan? Beriman kepada Allah, oh sayang, rindu kepada baginda Nabi SAW. Tak ada uji. Cuba uji dulu. Tengok uji. Betul lah dia ni beriman kepada Allah. Kan? Sebab itu kita dalam perpisahan pada hari ini pun, dunia ada ujian. Oh nak kata, oh dia ni dapat mumtaz, dapat jajidan, dapat jahid, dia ni dapat cemerlang, dapat amat baik, dapat baik. Macam mana kita tahu? Mesti kena ada ujian. Bila ada ujian keluar, baru boleh tahu, oh dia ni cemerlang lah, budak ni cemerlang. Sebab apa? Sebab dia uji. Kalau tak ada uji, semua budak mengaku cemerlang. Oh semua cemerlang. Sebab tak ada uji. Kan? Kena uji dulu baru tahu. Nah, maka sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah tidak akan membiarkan manusia begitu sahaja hingga mereka mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji. Maka Allah akan uji. Para anbiya, para rasul Nabi, Allah uji dulu. Para sahabat Allah uji. Nak tengok keimanan mereka kental ataupun tidak. Keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul kuat, kukuh ataupun tidak. Kan? Maka sebab itu apabila kita kena uji, maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita renunglah, muhasabahlah. Kan? Ujian kita sekelumit sahaja daripada ujian para sahabat. Maka sebab itu kenapa perlu kita lari daripada ujian, takut daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jadilah seperti mana para sahabat. Mereka kekal kukuh keimanan mereka, keyakinan mereka kepada janji Allah dan Rasul. Mereka tak gentar sedikit pun. Mereka tidak pernah kecewa. Mereka tidak pernah berputus asa. Orang yang kecewa, orang yang putus asa adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu yang ketiga kata Syekh pada kita, menampakkan kebenaran mereka yang benar dan kedustaan mereka yang berdusta. Kalau dibiarkan manusia mengaku Islam dan cintakan Allah sekadar di lidahnya sahaja, maka tidak wujudlah perbezaan di antara si benar dengan si pendusta. Tetapi kepahitan dan pancarobalah yang membezakan antara yang benar dan yang berdusta. Maka sebab itu kena uji. Sebab itu Allah uji kita. Ni Allah uji kita pada hari ini, seluruh dunia diuji umat Islam dengan pandemik COVID-19. Adakah kita mampu bersabar? Adakah kita mampu bertahan dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kita? Kalau kita mampu bertahan dengan segala ujian ini, dengan segala musibah ini, dengan segala mihnah ini, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita tidak akan kecewa dan kita tidak akan berputus asa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, malangnya ada di sana umat Islam yang berputus asa. Ada yang kecewa. Sehingga mengakibatkan kita di luar jangkaan kita, ada di kalangan kita umat Islam yang bunuh diri dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita baru diuji dengan sekelumit daripada ujian yang dilalui oleh para sahabat, tetapi mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut, dan mereka tidak pernah kecewa dan tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin inna ma'al usri yusra, di sebalik sungguhnya bersama kesulitan itu adanya kesenangan. Mereka yakin. Maka sebab itu mereka bersabar di atas segala ujian yang mereka tempuhi, dan akhirnya kita lihat pada hari ini Islam berkembang ke seluruh dunia. Di atas apa?
di atas kesabaran yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di atas segala penderitaan yang mereka tanggung. Mereka sabar. Mereka terus menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam walaupun mereka kena macam-macam. Mereka terus sabar menyebarkan Islam, bergerak saya bersatu kawasan, daerah, negeri dan negara, dan akhirnya Islam sampai ke seluruh dunia pada hari ini di atas kesabaran dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, supaya kita muhasabah diri kita, tengok balik ujian yang kita lalui pada hari ini adalah sedikit sangat, segelumit daripada apa yang dilalui oleh para sahabat dulu 1400 tahun yang lampau. Tetapi mereka teguh keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita pun kena teguhkan keimanan, kekuatan dalaman kita. Macam mana? Kita mesti dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyakkan zikrullah, banyakkan baca Al-Quran. Bukan sekadar baca, tapi tengok maknanya, faham tafsirnya. Banyak baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak baca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka itu akan membuatkan diri kita akan teguh, kukuh keimanan. Kerana apa? Kerana semua ini memberi motivasi kepada kita untuk terus hidup dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya innallaha ashtara, sungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin itu anfusahum, akan diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Galang gantinya apa? Bi anna lahumul jannah, Allah ganti kepada mereka itu dengan syurga. Ini janji Allah. Sebab itu para sahabat, mereka sanggup gadaikan harta benda mereka, mereka sanggup gadaikan diri mereka. Kerana apa? Kerana mereka tahu janji Allah tadi adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu keimanan mereka kukuh, sebab mereka yakin dengan janji Allah dan Rasul. Kita ni kadang-kadang iman kita lemah, iman kita nipis, kita kadang-kadang macam tak yakin dengan janji Allah. Maka sebab itu kita mudah putus asa dan kecewa. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yakinlah. Ayat ini Allah dah turun 1400 tahun lampau kepada Nabi dan para sahabat, memberi kekuatan kepada mereka bahawa ini janji Allah. Allah telah membeli janji Allah. Sungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin itu akan anfusahum, diri mereka dan harta benda mereka. Galang gantinya adalah bi anna lahumul jannah, Allah ganti kepada mereka yang sanggup mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka. Janji Allah adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat kita. Semua orang Islam, hadaf mereka, tujuan mereka hidup atas dunia ini apabila kembali kepada Allah adalah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau itulah yang boleh kita bincangkan pada malam ini tentang siri-siri penyesaan yang telah dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan kita tahu semua ujian itu cukup hebat, dan para sahabat melaluinya dengan penuh kesabaran, dan akhirnya Allah memberi kemenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi insya-Allah kita akan berhenti pada rundingan dan tawaran. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Apabila orang kafir musyrikin Quraisy ni mereka tak mampu lakukan, nak sekat dakwah Nabi dan para sahabat dengan penyesaan yang berbagai. Ada yang mati, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang terkeluar kulit kepala. Tetapi mereka tidak pernah berundur, tidak pernah kembali kepada agama penyembahan berhala. Mereka tetap menyembah Allah, tetap berada di atas agama tauhid. Maka mereka pun tak tahu nak buat apa. Maka mereka pun mula mengarah langkah untuk mengambil pendekatan yang orang kata apa, secara diplomatik,
iaitu membuat rundingan. InsyaAllah kita akan bincang pada masa akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengharapkan apa yang kita bincang ini memberi kesedaran kepada kita, memotivasikan diri kita untuk terus kita istiqamah melakukan amal-amal kebajikan, dan kita terus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan dengan takarubnya kita kepada Allah, Allah mengangkat wabak penyakit yang kita lalui pada hari ini daripada bumi Malaysia yang kita cintai, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf kalau salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.